Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah? Saya Ustaz Zul daripada Pusat Pengajian Al-Quran Easy Ngaji. So hari ini saya nak sharekan 3 tips nak pilih tempat mengaji. Baik. Sebelum kita pergi kepada tips-tips yang saya nak kongsikan pada hari ini, kita akan tengok beberapa perkara yang menjadi perkara-perkara asas ataupun perkara-perkara penting untuk kita pastikan kelas mengaji yang kita nak pergi itu nanti akan dapat memberikan kesan yang kita mahukan. Sebagai contoh, kelas yang kita nak pergi itu nanti akan membantu kita untuk kita boleh mengenal huruf sebagai contoh. Kelas yang kita nak pergi itu nanti akan dapat mengajar kita, membolehkan kita membaca Al-Quran secara bertajwid. Dan juga mungkin kelas Al-Quran yang kita pilih itu nanti akan dapat membantu kita untuk kita lancar membaca Al-Quran sehingga khatam. Baik, jadi itulah sebenarnya yang menjadi impian kita semua, kenapa kita perlu melihat beberapa perkara sebelum kita pergi untuk belajar mengaji di mana-mana tempat yang kita ingin pergi. Okey, baik. Jadi tips yang pertama adalah pastikan kelas mengaji yang tuan-tuan dan puan-puan nak pergi itu telah beroperasi lama. Apa maksud lama tu? Sekitar lebih daripada 2 hingga 3 tahun ataupun 2 tahun ke atas. Kenapa saya katakan itu menjadi tips yang pertama? Kerana untuk kita mengetahui sama ada tempat mengaji itu adalah baik untuk kita atau sesuai untuk kita, tempoh 2 hingga 3 tahun adalah merupakan proses matang ataupun proses untuk mana-mana pusat pengajian Al-Quran khususnya untuk mereka improve, untuk mereka menunjukkan hasil daripada pelajar-pelajar yang telah pun belajar dengan mereka. Sebagai contoh, katakan ada seorang pelajar yang bermula daripada asas. Pengajian asas biasanya memakan masa lebih kurang 3 hingga 6 bulan mengikut kepada tahap seseorang lah. Okey, jadi habis sahaja 3 hingga 6 bulan, maksudnya pelajar-pelajar tadi dia boleh menguasai asas Al-Quran. Dan juga untuk yang seterusnya, kalau ada kelas-kelas yang lain yang ditawarkan di tempat kelas mengaji yang dah lama ni, sebagai contoh, mereka juga telah pun ada pengalaman untuk berkongsi dengan ilmu tajwid yang mereka ajarkan, dan begitu juga dengan untuk menyemak bacaan sehingga pelajar-pelajar mereka khatam Al-Quran. Dan biasanya dalam tempoh 2-3 tahun, pelajar-pelajar yang telah mengikuti pusat pengajian tersebut biasanya telah melalui fasa-fasa yang saya sebutkan tadi. Dan di situ kita akan dapat lihat ramainya pelajar yang datang ke pusat pengajian Al-Quran tersebut, dan juga kita dapat melihat testimoni-testimoni pelajar-pelajar yang telah belajar di sana. Dan kita boleh tanyakan kepada mereka bagaimana dengan suasana, bagaimana dengan teknik pengajaran dan sebagainya, supaya kita yakin dengan kelas mengaji yang kita pilih tersebut. Dan tidak lupa juga, sebenarnya dalam tempoh 2-3 tahun pusat pengajian Al-Quran itu beroperasi, sebenarnya mereka telah memiliki guru-guru yang terlatih. Di samping kita dapat lihat tadi testimoni-testimoni pelajar yang banyak, maksudnya yang telah belajar di tempat mengaji tersebut. Selain itu juga kita dapat melihat tentang kebolehan guru-guru yang mengajar di sana, pengalaman mereka mengajar, dan juga hasil yang telah mereka dapati daripada perkongsian ilmu mereka kepada para pelajar. Dan
tips yang kedua adalah apa sistem yang mereka gunakan. Biasanya tuan-tuan dan puan-puan, tempat mengaji ni dia ada sistem-sistemnya. Maksudnya macam mana mereka menguruskan pendaftaran pelajar, bagaimana mereka menguruskan tentang yuran-yuran yang akan dibayar oleh pelajar, dan juga macam mana dengan sistem pengurusan guru-guru dan juga kelas-kelas yang mereka jalankan. Sistem-sistem ini sangat penting tuan-tuan dan puan-puan, sebab untuk kita memastikan pengajian kita dapat berjalan dengan baik, okey, kita perlu diurus dengan baik daripada segi kehadiran kita, daripada segi yuran yang diuruskan. Okey, saya ambil satu contoh tuan-tuan dan puan-puan. Katakan kita pergi mendaftar. Katakan kita pergi mendaftar dan kita hubungi nombor yang kita dapat daripada pusat pengajian ataupun kelas mengaji tersebut. Bila kita telefon, adakah mereka mengangkat telefon itu dan memberikan semua maklumat-maklumat yang kita perlukan itu dengan baik? Jadi kat situ adalah merupakan first impression kita. Bagaimana layanan mereka ketika kita bertanya, adakah mereka menjawab semua persoalan-persoalan kita, adakah mereka nak kongsikan kepada kita tentang video-video testimoni pelajar-pelajar mereka yang berjaya, dan juga daripada segi yuran pula, adakah mereka sebutkan tentang jumlah yuran tetap yang perlu kita bayar dan bila tarikh perlu kita bayar, berapa kali kelas dalam sebulan dan sebagainya. Okey, itu contohnya daripada segi sistem pengurusan pendaftaran ketika mana kita mula nak mendaftar di situ. Dan yang kedua adalah sistem yang kita nak tengok adalah sistem pembelajaran. Tuan-tuan dan puan-puan, kenapa sistem pembelajaran ini sangat penting? Disebabkan oleh kalau kita dah mendaftar, katakan kita dah membayar sebanyak RM100 untuk sebulan, andai kata sistem pembelajaran di situ tidak memenuhi apa yang telah dijanjikan kepada kita. Jadi agak sukar sebenarnya untuk kita teruskan pengajian di situ, disebabkan oleh sistem pembelajaran tadi ada yang tak kena dengan kita. Maksud saya adalah sistem pembelajaran tu dia punya step-step dia. Sebagai contoh tadi saya ada sebutkan di awal video tentang tahap-tahap. Jadi mereka perlu kenal tahap pelajar, guru-guru ataupun pihak pengurusan kelas mengaji tersebut perlu tahu tentang level-level pelajar-pelajar yang akan mendaftar di situ. Itu adalah merupakan sistem yang kita kena tahu dan berapa lama tempoh untuk kita belajar. Sebagai contoh, asas Al-Quran 3 hingga 6 bulan. Kita belajar asas tajwid sebagai contoh, mungkin 3 hingga 5 bulan. Untuk khatam Quran, lebih kurang 1.5 tahun hingga 2 tahun. Jadi, kalau mereka dapat memberitahu kita tentang tempoh masa tersebut, kita dah ada satu guideline. Kita ada satu guideline macam mana kita nak pastikan pembelajaran kita itu tercapai dengan apa yang kita perlukan. Okey, dan seterusnya adalah berkaitan dengan sistem pengurusan guru. Baik, jadi bila kita sebut tentang kelas mengaji ni tuan-tuan dan puan-puan, yang paling penting adalah antara perkara lain yang paling penting juga adalah berkaitan dengan guru. Berapa ramai guru yang ada di sana dan bagaimana pengurusan kelas mengaji tersebut dalam menguruskan guru-guru. Sepanjang pengalaman saya tuan-tuan dan puan-puan, apabila saya melihat tidak cukupnya tenaga pengajar di mana-mana kelas mengaji ataupun pusat pengajian Al-Quran, kadang-kadang kelas itu terpaksa dibatalkan, kelas itu terpaksa ditunda dan sebagainya, dan ini membuatkan kita tidak boleh konsisten dalam belajar. Ini adalah satu perkara yang kita kena lihat, dan kalau boleh kita kena tahu berapa jumlah guru yang ada di situ, supaya kita tahu bila guru A tak dapat datang mengajar, akan ada guru B yang boleh menggantikan kelas tersebut.
Dan tips yang ketiga adalah modul yang digunakan. Tuan-tuan dan puan-puan, bila kita bercakap tentang modul untuk kelas mengaji, kita dah biasa dengar. Kita ada modul Iqra, kita ada buku Qadam dan sebagainya. Ya, tuan-tuan dan puan-puan perlu tahu apakah buku ataupun modul yang digunakan oleh Pusat Pengajian Al-Quran tersebut. Sebagai contoh, modul yang digunakan adalah modul Iqra sebagai contoh. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, modul Iqra mempunyai satu sistem pembelajaran yang telah disusun. Jadi, sejauh manakah penyampaian guru-guru terhadap modul tersebut. Jadi, kita kena tahu tentang modul apa yang digunakan. Kemungkinan juga dia dapat menjimatkan kewangan kita. Yang mana bila kita dah ada buku tersebut, sebagai contoh kita dah ada buku Iqra, maka kita tak perlukan lagi buku yang sama untuk kita beli. Begitu juga dengan buku tajwid ataupun Al-Quran. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dapat menjimatkan duit untuk membeli modul yang sama. Selain daripada itu juga adalah keberkesanan modul. Tuan-tuan dan puan-puan, setiap modul yang dihasilkan ataupun yang digunakan oleh mana-mana pusat pengajian Al-Quran ataupun tempat mengaji, bagaimanakah cara penyampaian modul tersebut, ataupun adakah modul yang telah diajar ini betul-betul memberikan kesan yang terbaik kepada pelajar. Macam mana kita nak tahu? Dengan kita bertanya kepada pelajar-pelajar yang telah belajar di situ. Tuan-tuan dan puan-puan, kita jangan malu untuk kita dapatkan reference nombor ataupun nombor-nombor pelajar yang telah belajar di situ untuk kita bertanya. Kita boleh bertanya kepada mereka, apakah yang menyebabkan modul itu berkesan untuk mereka dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah apakah keunikan. Keunikan ni tuan-tuan dan puan-puan, keunikan modul ni tuan-tuan dan puan-puan adalah satu perkara yang penting untuk menarik minat kita untuk kita terus belajar. Tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang bila mengikut pada pengalaman saya, bila saya bertemu dengan para pelajar yang telah belajar Al-Quran dan sebagainya, mereka menyatakan modul tersebut adalah modul yang agak lambat ataupun modul tersebut kurang menarik perhatian mereka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah tips sahaja. Tuan-tuan dan puan-puan boleh pilih, okey, disebabkan di luar sana ada banyak teknik yang tuan-tuan dan puan-puan boleh pelajari. Apa kata tuan-tuan dan puan-puan dapatkan maklumat berkenaan dengan modul dan juga keunikan teknik-teknik yang digunakan. InsyaAllah dengan teknik yang betul dan juga dengan cara penyampaian yang betul akan membuatkan tuan-tuan dan puan-puan akan cepat dapat dan juga mudah faham apa yang bakal dipelajari nanti. Itu sahaja daripada saya. 3 tips nak pilih tempat mengaji. Bertemu saya lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.